السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita bermuka surat 321. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, hadis ini menunjukkan keharusan untuk mengurus perkuburan yang dimiliki dengan cara hadiah dan jual beli, dan keharusan untuk menggali kubur yang lama jika ia tidak dihormati, kubur orang-orang musyrikin, ya, dan keharusan untuk solat di perkuburan orang-orang musyrik selepas kubur tersebut digali dan dikeluarkan isi dan di dalamnya, dan keharusan untuk dibina masjid-masjid pada kawasan tersebut. Itu. Dia kata inilah penamat ringkasan ahkam al-janaiz yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon kepada Al-Maula Azza wa Jalla supaya dia menghidupkan kita dengan kehidupan yang baik dan mematikan kita dalam keadaan kita beriman, dan supaya dia memasukkan kita ke dalam kalangan orang-orang saleh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ambil buku dah. Ringkasan jenazah. Kemudian disebut sini hanya bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan jenazah lah. Lah sini kan bahagian terakhir, bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan jenazah. Jadi banyaklah berlaku di kalangan masyarakat kita. Tak kisahlah orang Arab ke, orang Melayu ke, kan? Perkara-perkara bid'ah yang biasa dilakukan, yang mereka anggap perkara itu tidak apa-apa atau boleh anggap sebagai sunnah. Padahal itu adalah perkara yang dilarang. Bila dinamakan dia sebagai bid'ah, maka perkara itu dilaranglah. Kalau Nabi kata kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Yang paling teruk sekali Nabi SAW kata wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan itu dalam neraka. Jadi maknanya bukan kita menuduh ataupun menjamin seseorang itu masuk neraka, ataupun mengatakan dengan pasti bahawa ahli bid'ah itu masuk neraka. Bukan kita berkata macam tu, kan? Kita kata apa yang dikata oleh Nabi SAW. Nabi kata kesesatan itu dalam neraka, tapi kita kata mana kita tak tahu, kan? Bukan semua yang buat bid'ah itu masuk neraka. Bukan semua. Kenapa? Di antara di sana mungkin ada perkara-perkara yang Allah Ta'ala terima pengampun, yang akan melepaskan mereka dengan sebab mungkin kejahilan ataupun ilmu tak sampai, kan? Dia bukan tak belajar, dia belajar tapi tak jumpa itu. Dia ingat apa yang dia buat itu betul, yang dia ambil diwarisi daripada guru-guru dia itu betul, kan? Jadi maknanya dengan rahmat Allah Ta'ala tadi yang luas, insya-Allah Allah mengampunkanlah. Cumanya kita takut, kita bimbanglah, ya. Orang yang melakukan perkara bid'ah ni, ialah dia telah mematikan sunnah. Dia buat satu bid'ah, mati satu sunnah. Sekarang berapa banyak bid'ah yang mereka adakan, dan berapa banyak sunnah yang mereka tinggalkan. Kerana bid'ah itu dia bercanggah dengan sunnah. Dia tak akan jadi sekali. Dia macam kita kata api dengan air atau minyak dengan air, ya. Dia tak akan bersatu sampai bila-bila. Begitu. Dia mesti ada satu, yang satu tadi dia kena hilanglah. Baik, di sini dia kata sebagai melengkapkan faedah buku ini, saya kata Syekh Al-Albani rahimahullah berpandangan untuk mengakhirinya dengan satu fasal khas berkenaan bid'ah yang berkaitan dengan jenazah. Sebelum itu kita semua maklumlah, tidak ada bid'ah yang hasanah.
Tidak ada bid'ah yang sana-sana. Kalau ada orang sebut ada bid'ah hasanah, maka pendapat itu tertolaklah. Tertolak dengan dalil, dengan nas Al-Quran dan juga dengan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia kata di sini, hal ini supaya para pembaca sentiasa berhati-hati agar tidak melakukannya, dan supaya segala amalannya mengikut sunnah sahaja. Seorang penyair yang bijaksana berkata, "Araftu syarra la lisyarri, walakin litawaqqihi." Aku mengetahui keburukan itu bukan untuk melakukan keburukan. Kita kenal yang ni dosa, yang ni buruk, yang ni bid'ah, bukan kita nak buat perkara tu, akan tetapi supaya untuk menjauhkannya, untuk menjauhinya. Wa man la ya'riful khaira min asy-syarri, barang siapa yang tidak boleh membezakan di antara kebaikan dan keburukan, yaqa'u fihi, nescaya dia akan jatuh pada keburukan itu. Sebab dia tak boleh beza mana baik mana buruk kan. Kena buat benda baik, okeylah. Kena buat benda buruk, dia tak tahu benda tu benda yang buruk atau benda yang dilarang dalam agama. Jadi maknanya syair ini mengisyaratkan kepada wajib belajarlah, wajib menuntut ilmu atas setiap orang Islam lah. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kefarduan ke atas setiap orang Islam. Dia kena tahu, dia kena belajar perkara yang boleh menyelamatkan dia, yang boleh memandu dia, mengarahkan dia untuk membezakan di antara kebaikan dan keburukan. Kita tahu benda ni buruk, kita tak buatlah. Sesiapa yang tidak dapat membezakan antara kebaikan dan keburukan, nescaya dia akan jatuh ke dalam keburukan. Risaulah ni, kan? Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Kahfi kan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah Muhammad SAW kepada mereka, maukah kamu semua aku ceritakan kepada kamu tentang orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya, yang sesat mereka, amalan mereka itu dalam kehidupan dunia. Dan sebab apa? Sebab tak belajar, tak menuntut ilmu. Allah bagi umur yang panjang, Allah bagi masa, Allah bagi tenaga, Allah bagi fikiran untuk berfikir, merenung, mencari yang mana baik, meninggalkan yang mana buruk tadi kan. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mereka itu sesat kehidupan, pekerjaan mereka ataupun amalan mereka di dunia. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka mengira, mereka mendakwa mereka telah melakukan perkara yang terbaik, padahal mereka telah berada dalam kesesatan. Na'udzubillah. Ini dia, kita berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kesesatan lah. Baik, dalam hadis Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma. Hudzaifah ni bapa dia Al-Yaman, ayah dia Al-Yaman ni mati pada perang Uhud ya. Perang Uhud dah tua dah. Kan? Jadi sahabat-sahabat perang Uhud, jadi maknanya dalam keadaan berkecamuk macam tu kan. Tak dapat nak pasti mana geng, mana lawan, mana kawan. Jadi dia tengok sahabat berlawan dengan ayah dia. Dia kata, ayah aku. Ghafarallahu lakum. Dia bunuh ayah dia, kawan bunuh kawan lah. Tak sengaja. Ghafarallahu lakum. Semoga Allah mengampunkan kamu. Baik, dia kata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi. Maknanya dia kata adalah manusia, yakni sahabat-sahabat semua bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Ada Hudzaifah, dia terbalik sikit. Dia terbalik ya. Jadi makna sebab dia ni kelebihan dia, sahibus sir, penyimpan
rahsia orang Islam ada kat dia. Kan sebab tu Umar radhiyallahu anhu, kalau ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi wafat lah. Jadi Umar kalau ada kematian, ada siapa-siapa yang meninggal, dia orang panggil dia untuk solat jenazah, dia tanya, Huzaifah ada tak? Dia kata tak datang. Tak datang mau solat, dia tak nak solat. Kalau Huzaifah ada, baru dia solat. Sebab apa? Huzaifah dikenal. Siapa orang munafikin di Madinah, ya, dia kenal. Sebab Nabi SAW beritahu kat dia. Hatta hadis fitan pun maknanya tentang fitnah yang berlaku. Ya, ada banyak hadis fitan kat dia. Musibah yang berlaku. Sebab tu Umar tanya Huzaifah tentang fitnah ni kan. Maknanya dia panggil kamaujil bahar, seperti ombak laut yang bergelombang. Ya. Jadi dia tanya Huzaifah, macam mana fitnah ni kan? Huzaifah kata, jangan bimbanglah, kamu tak akan kena fitnah itu. Kamu tak akan terkena fitnah itu. Dan satu masa Huzaifah kata dekat dia, Umar tanya, pintu fitnah ni ada pintu ke tak? Dia kata ada. Pintu tu dibuka ataupun dipecahkan? Huzaifah kata bahkan dipecahkan. Umar kata kalau pintu pecah tak ditutup dah. Kan? Huzaifah kata jangan bimbanglah. Kan? Kamulah pintunya. Kamulah pintunya. Maknanya setelah Umar dibunuh kan berlaku kan, selepas tu berlaku pembunuhan ke atas Osman, pertelingkahan di antara Ali dan Muawiyah, pembunuhan ke atas Ali. Jadi banyaklah musibah yang berlaku kan selepas itu. Radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi adalah sahabat-sahabat semua bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Buat ni pahala macam mana, buat ni pahala macam mana, tentang kebaikan. Ya, tentang pahala yang boleh meninggikan darjat kita dalam syurga. Apakah amalan-amalan yang boleh naikkan kami ke darjat yang tertinggi dalam syurga? Jadi sahabat-sahabat suka tanya yang tu. Dia pun nak buat, bukan tanya saja tanya. Dia pun tanya, dia pun nak buat. Dia pun nak buat. Ya? Nak kejar pahala. Dia kata Huzaifah radhiyallahu anhu, wa kuntu as'aluhu 'ani syarri. Dan adalah aku tanya kepada Nabi SAW tentang keburukan, tentang musibah, tentang perkara-perkara yang boleh merosakkan. Ya? Makhafatan ayudrikani, kerana bimbang keburukan itu akan menimpa aku. Jadi kalau kita tahu itu keburukan, kita akan jauhilah. Dia bimbang tadi. Sebab hadis ini panjang sebenarnya. Ya kan? Ditanya Nabi SAW tentang dia kata, ya Rasulullah, semuanya kami berada di dalam jahiliyah, kemudian Allah datangkan kepada kami kebaikan. Adakah selepas kebaikan ada keburukan? Ya? Selepas keburukan ada kebaikan. Ya? Hadis tentang ni lah, maknanya tentang melazimi jamaah. Ya, kalau tu macam tu nak buat macam mana? Dia kata, Nabi kata, ilzam jama'atul muslimin wa imamahum. Beradalah di kalangan kumpulan Islam. Kumpulan Islam macam mana? Banyak kumpulan Islam kan. Macam mana pula kita nak pilih? Kan? Yang Nabi SAW dan para sahabat berada di atasnya lah. Jadi mereka yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah di atas kefahaman para sahabat radhiyallahu anhum lah. Jadi begitu. Aku bimbang dia akan menimpa aku. Jika tidak kerana maklumat-maklumat berkenaan fasal ini sudah tersedia di sisi saya, nescaya sekarang saya tidak mempunyai masa yang cukup untuk mengumpulkannya. Sebab maklumat dah ada dah. Tapi kerana kesibukan. Kalau maklumat belum ada lagi, saya takkan tulis dah ni. Tapi maklumat dah ada, saya terus himpun sekali lah dalam buku ni. Dia kata, rahimahullah. Dah 20 tahun dah meninggal kan Syekh ni, Syekh Al-Albani rahimahullah ni kan 20 tahun lebih lah. Sekarang 2024 dia meninggal tahun 2000 ke lupa, sekitar tu lah dia meninggal rahimahullah. Jadi dia kata
Nescaya dia kata sekarang saya tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk mengumpulkannya dan meletakkannya di akhir kitab ini. Akan tetapi ia sudah pun tersedia. Ia merupakan sebahagian daripada maklumat-maklumat yang telah saya kumpulkan sejak lebih dari setahun yang lalu untuk dijadikan sebuah kitab yang merangkumi berbagai jenis bid'ah dalam agama yang sesuai dianggap sebagai ensiklopedia berkenaan bid'ah-bid'ah dalam agama Islam. Saya ambil semua maklumat tersebut daripada berpuluh-puluh buah kitab. Tentulah dia orang yang sangat banyak membaca ni kan. Satu maktabah tu dia baca habis semua buku. Okey. Kita nak baca buku, satu nak faham satu. Kan nak habis sebuah buku nak kena faham dulu. Kalau buku terjemahan, dia terjemah cara kita mudah faham, tak apalah. Kalau kita baca buku terjemahan bahasa Indonesia, kan? Nak faham perkataan Indonesia lagi, nak faham maksud dia lagi, penulis tu, penterjemah tu. Terkadang mungkin penterjemah tu dia faham macam lain, penulis maksudkan lain. Ada juga. Ini pengalaman kita lah kan. Kita baca buku-buku terjemahan ni, kita refer balik tengok kitab, kita apa nama rujuk balik kitab yang asal, tengok tak samalah maksud dia. Maksud dia yang penulis maksudkan lain, penterjemah maksudkan lain. Jadi situ masalah pula. Jadi mana? Tambah kalau kita baca buku apa nama kitab karangan Imam Syafi'i yang terjemahan tu kan, sampai dia orang tak berani baca lah. Suruh baca kat masjid surau, tak ada siapa yang berani baca. Mana ada orang baca kan kat masjid surau kan. Kitab kitab induk Imam Syafi'i. Padahal kita mazhab Syafi'i. Kitab kita tak berani baca sebab terjemahan tu memang tak faham. Saya pun tak faham. Kitab terjemahan tu lah. Kitab terjemahan tu yang warna hitam tu kulit dia kan. Semua kau tengok, tak faham dia kata apa ni. Bahasa Indonesia kan. Bukan Indonesia lama-lama banyak bahasa tu. Itulah dia. Okey, dia kata hanya tinggal beberapa buah kitab sahaja lagi daripada kitab-kitab berkenaan bid'ah-bid'ah ini yang belum saya baca sebelum saya mula menyusun segala maklumat tersebut dan menjadikannya sebuah buku. Namun saya mengubah haluan sementara waktu untuk mengambil kesempatan ini mengeluarkan maklumat-maklumat yang telah sedia ada setakat ini untuk diletakkan pada fasal ini. Fasal terakhir ni lah. Dan saya menyusunnya mengikut susunan yang saya niatkan, bahawa kitab asalnya juga akan mengikuti susunan tersebut, seperti mana yang akan anda lihat insya-Allah. Kitab asalnya kitab ni kitab ringkasan, buku ringkasan. Kitab asal yang lebih tebal lagi lah. Sebelum saya memulakannya, terlebih dahulu saya mesti sebutkan kaedah-kaedah dan asas-asas yang saya ikuti dalam menulis berkenaan bab ini sebagai pengikutan terhadap kitab asal. Maka saya katakan sesungguhnya bid'ah yang telah dinyatakan oleh syarak tentang kesesatannya ialah yang pertama, setiap yang menyanggahi sunnah, sama ada berbentuk perbuatan, perkataan atau i'tiqad, walaupun ia merupakan hasil ijtihad, maka itu ta'rif bid'ah di sisi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya, hasil ijtihad. Jadi pada sebab tu kita jangan rasa pelik kan. Dia bagi dia amalan-amalan tertentu adalah bid'ah. Dia bagi sebagian rakan sejawat dia daripada kalangan ulama, kalau itu sunnah. Jadi dia bid'ahkan amalan ulama yang lain. Okay, ijtihad ulama yang lain. Di sini dia bid'ah, di sini orang lain tak bid'ah. Saya bagi contoh jelas. Contohnya Ramadan kita. Ya. Bagi Syekh Al-Albani rahimahullah taala berdasarkan dalil nas yang ada dekat dia kata solat malam ni tak lebih daripada 11 rakaat kan? Tak lebih daripada 11. Lebih daripada itu bid'ah. Bagi dia bid'ah. Tapi bagi Syekh Ibn Utsaimin, ini Syekh besar ni, anak murid dia. Ibn Utsaimin anak murid dia.
Syekh bin Baz rakan dia. Rahimahullahu al-jami'. Bagi ulama-ulama kita macam ulama di Hijaz lah, Saudi, dia berkata, maknanya selagi kita boleh buatlah. Nabi kita salatul laili mathna mathna. Sembahyang malam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ikutlah. Lagi tak terbit matahari, lagi tak terbit fajar. Sembahyang. Jadi mana bagi dia tak? Kan? Berdasarkan nas kan Aisyah, hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia kata maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yazid kan ala 11 fi Ramadan atau fi ghairiha kama qala. Maknanya Nabi tak pernah menambah lebih dari 11 rakaat pada bulan Ramadan dan selainnya. Okey. Jadi sekarang kita tengok kan, bagi dia bidah. Sebab tu kita kata kalau kita bagi kita perkara tu bidah, kan? Dan kita membid'ahkan orang yang melakukannya, bukan bermakna kita menerakakan orang yang buat. Sebaliknya, kalau ikut kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ini maksudnya bagi dia, bagi ilmu yang ada pada dia, keyakinan, ijtihad yang ada pada dia. Kemudian kita bid'ah lagi. Bid'ah selepas i'tidal, letak tangan di dada dalam solat kan. Kalau di Hijaz, kalau Hijaz dia buat, dia betul sunnah pula tu. Sunnah. Syekh Al-Albani rahimahullah nanti kita bid'ah. Okey. Sebab tu bagaimana kita ialah bila tak semestinya bila kita mengatakan suatu perkara itu bid'ah, kita menerakakan orang yang melakukannya. Dalam masalah ijtihad. Tapi Syekh kata di sini walaupun ia merupakan ijtihad. Itu di sisi pandang dia. Ya, dari sudut pandang dia. Jadi dari sudut pandang ulama yang lain maknanya tak. Ini bukan bid'ah. Dia kata sebab berdasarkan nas juga. Sebab kita kata 4 mazhab ni kan tak sama. Kan tak sama dalam kita panggil istinbat hukum. Ini kata wajib. Ini kata sunnah. Sunat yang muakkad. Kalau wajib tinggal jadi apa? Dosa kan? Sunat muakkad buat dapat pahala. Tinggal tak ada dosa. Contoh witir. Malah Hanafi kata wajib. Sebab dia beza antara fardu dengan wajib. Syafi'i kita sunatnya sunat muakkad. Jadi kita panggil maknanya yang penting kita belajar, kita mengetahui dalil. Kita belajar, kita mengetahui dalil dan kita cenderung kepada dalil tersebut dengan jujurlah. Bukan kita cari yang mudah, tapi kita jujur. Maksud dengan ilmu kita. Mandi nak pergi Jumaat, hari Jumaat, kan? Jadi mazhab ahli hadis kata wajib, mazhab Syafi'i kata sunat. Tahiyatul masjid, mazhab Syafi'i kata sunat. Mazhab Al-Badi kata wajib. Ini maksud dia ijtihad. Jadi kita belajar, kita tengoklah nilai. Kita nilai dalil mana yang hati kita tu cenderung kepadanya, nampak kuat apa yang kita belajar tadi. Dan tu pun tak semestinya dia statik macam tu. Dia akan berlaku perubahan juga. Bila tu belajar lagi. Rupanya ada dalil hak ni, ada lain yang menyokong pendapat yang aku tak ikut ni. Maka kita pun secara tiba-tiba kita ubah, kita ikut yang ni pula. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Istafti qalbaka wa in aftaka an-nas. Kama qala Islam. Tanyalah hatimu. Walaupun orang bagi fatwa pada kamu. Saya tak setuju dengan guru saya dalam satu bab. Jadi dia tak buat, kita buat. Belajar kan, kita belajar. Satu sekali kan dah elektrik ni tak ada. Jadi kami belajar dalam kelas, guru kita belajar di masjid. Masuk masjid. Guru saya terus duduk mulakan kelas. Saya kata, "Syekh, kenapa tak sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid? Nabi suruh." Kata guru kami kita sunat. Jadi kita tak ikut ulama dia, seorang wajib je sembahyang. Jadi maknanya macam tu. Istafti qablaka wa in aftaka an-nas. Tanya hati kamu. Jadi kita dengan dalil yang kita belajar tadi, tak semestinya kita sependapat dengan guru kita.
Macam Imam Syafi'i dengan Imam Malik kan. Imam Syafi'i sampai dia ada mazhab dia sendiri, Imam Malik dia ada mazhab dia sendiri. Padahal dia anak murid. Oh, kalau lawan guru ya. Tak, bukan dia lawan guru. Kadang-kadang Imam Syafi'i itu lebih tepat daripada Imam Malik. Contoh, saya ingat saya pernah bagilah contoh ni. Tak apalah saya ulang, tak ada masalah apa. Ya. Tentang seorang lelaki yang dia bergurau dengan isteri dia kan. Dia kata kat isteri dia, kalau kamu tidak lebih cantik daripada bulan purnama, jatuh satu talak. Lepas tu dia fikir, dia kata, takkan kot, mesti bulan lebih cantik daripada isteriku. Kan bulan kan, cahaya purnama tu jangan menyinari alam, cantik malam kan, malam. Orang kata bagai bulan di pagar bintang kan, cantik bulan tadi kan. Jadi padanya dia pun asal risau lah. Dia bertanya Imam Malik. Dia kata Imam Malik, dia kata, saya kata kat isteri saya, kalau kamu tidak lebih cantik daripada bulan, jatuh satu talak. Jadi macam mana jatuh kata itu ni? Imam Malik fikir, Imam Malik kata tak ada yang lebih cantik daripada bulan. Jadi maknanya bulan lebih cantik daripada isteri kamu. Ya? Maka jatuh satu talak, jangan ulang lagi. Imam Syafi'i dia ada, tapi dia jauh lah maknanya. Dia nampak perbualan tadi. Jadi dia bertanya, waktu lalu dia tanya, apa dia perbincangan kamu dengan Imam Malik tadi? Dia nak tahu juga kan, apa masalah, nak ilmu. Jadi dengan masalah tadi dapat ilmu. Oh, dia kata, tadi aku dah kata kat isteri gini-gini lah. Jawapan dia gini-gini. Oh, dia tak, bahkan isterimu lebih cantik daripada bulan. Jadi kau ni pun terkejut. Bila kau tengok isteri aku? Dia dah mula kan, orang Arab dia kan, dia cemburu. Bila kau tengok isteri aku? Aku tak pernah tengok isteri kamu, aku tak kenal kamu pun. Tapi Allah sebut dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebenarnya Allah ciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan, seindah-indah ciptaan. Maka isterimu lebih cantik daripada bulan. Oh ya ke? Oh, nampak macam boleh pakai wajah ni. Kan? Pergi jumpa Imam Malik balik. Jumpa Imam Malik semula kan. Jadi dia pun ceritalah. Tadi saya keluar jumpa Syafi'i gini-gini, Imam Syafi'i kata, asaba asy-Syafi'i, akhta'a Malikun wa asaba asy-Syafi'i. Imam Malik kata, Malik silap tu. Syafi'i betul lah. Guru dia kata macam tu. Anak murid aku betul, aku silap. Ya. Tak ada ego-ego, tak ada kan. Jadi ilmu. Ini kehebatan adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu cerita dia kan. Jadi bab hukum ni tentulah. Okey, Syekh kata sini setiap yang menyangkahi sunnah sama ada berbentuk perbuatan, perkataan atau i'tiqad, walaupun dia merupakan hasil ijtihad. Jadi bagi saya perkara tu bid'ah, kalau saya buat berdosa lah. Tapi bagi orang tu tak, dia kata berdasarkan dalil begini-begini. Maksudnya mesti dalil lah. Macam yang mereka yang solat malam tarawih yang sampai 21 bahkan 40. Okey? Dia pun berdalil dengan, dia kata hak kami yang sah. Ya, kami sunnah. Jadi maknanya berlaku. Jadi kalau yang kata bid'ah, dia tak buat, dia buat yang tu. Cuma yang kita masalah kita ni, kita ikut sunnah yang 11 rakaat. Setengah page juga baca. Okey? Kita semayang 11 rakaat tu baca Quran setengah page ya. Kita lebih awal, habis awal daripada orang yang sembahyang 21 kan. Patutnya kita baca lah banyak. Sebab solat tu solat sunat pun. Janganlah makmum jatuhkan hukum kepada imam. Hari ni saya jatuh hukum, imam baca satu rakaat setengah page ataupun 2 ayat saja kan. Sebab saya panggil imam datang rumah saya untuk solat tarawih. Jadi bacalah banyak. Solat sunat ya. Tak larat diri duduk. Dah hilang tu diri. Contoh kan. Contoh ni. Baik. Ramadan dah dekat ni kan, semangat pun dah berkobar. Semangat dah berkobar. Tapi sebagian orang minggu pertama aja Ramadan ataupun malam pertama Ramadan sahaja dia syarat. Malam pertama dengan malam terakhir. Ya. Sebab dia kata awaluhu rahmah kan. Itu hadis dhaif. Dia awalnya rahmat, semua nak rahmat. Dia kata petugas dia apa? Pengampunan. Ada bilik tengah dapat pengampunan. Lepas tu tak pergi dah. Hujung dia
pembebasan daripada neraka. Ada pihak ujung untuk solat tarawih. Inilah dia. Baik, yang kedua ada kita di sini. Setiap perkara yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan perkara tersebut dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perkara bid'ah. Ya? Rasulullah larang, tapi dia membuat nak dekatkan diri kepada Allah. Contoh apa dia? Contoh. Siapa agak-agak boleh bagi contoh? Kongsi. Ya. Contoh 3 orang tu lah. Kan, dia pergi rumah isteri Nabi Islam tanya, macam mana solat Rasulullah? Dia pun nak tahu Rasulullah solat di rumah tu macam mana. Sebab Rasulullah SAW lepas solat balik kan, masuk rumah dia, tak tahu Rasulullah solat macam mana kat rumah. Dia pun duk fikir Rasulullah ni mesti masuk rumah solat tak berhenti. Ya. Dia tanya isteri-isteri dia. Kata dia, isteri dia kata apa? Nabi SAW macam biasa di rumah, tidur. Ya. Macam biasa dia berkata, ka'annahum taqalluha. Seolah dia berkata Nabi ni, Nabi buat sikit balik tidur sikit ya. Dia berkata, ya itulah Nabi. Dia berkata, Nabi Allah dah ampun dah dosa dia dulu dah akan datang. Kan? Jadi kita ni siapa? Maka kita kena buat lebih daripada Nabi buat. Kan? Sebab Nabi Allah dah janji dah syurga yang tertinggi untuk dia, dosa dah terampun semua manusia. Kan? Jadi kita ni manusia yang banyak dosa. Maka kita kena buat lebih daripada apa yang Nabi SAW buat. Kalau Nabi tak buat, kita buat. Ya, seorang tu dah, kalau macam tu aku nak solat, tak nak tidur dah. Solat ya, tak tidur dah. Nombor 2 kata, aku nak puasa, tak nak buka dah. Puasa hari, tak nak buka. Nombor 3 kata, tak nak kahwin dah. Kan, kalau kahwin sibuk dengan isteri, family. Kan, tak boleh nak sembahyang, tak boleh nak puasa apa semua kan. Susah nak buat kau sunat. Jadi Nabi SAW dengar, ngabar mak isteri-isteri dah dengar orang dah cakap. Bila Nabi balik, isteri dia cerita kat Nabi SAW. Maka Nabi ke masjid, Nabi berkhutbah di mimbar. Nabi kata, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Apakah cerita ni? Apa cerita ni? Ada orang kata macam ni. Akan tetapi Nabi kata, aku solat dan aku tidur. Dan aku berpuasa dan aku berbuka. Dan aku berkahwin. Nabi kata, siapa yang tak suka sunnah aku bukan daripada kalanganku. Nabi tak mengaku daripada kalangan pengikut ajaran dia lah. Bahaya lah. Jadi orang-orang ahli bid'ah ni, mereka dalam hadis yang disebutkan bahawa mereka ini diusir. Agar Nabi kata, la yuzadanna rijalun min ummati, akan diusir beberapa lelaki daripada kalangan umatku daripada al-haud. Al-haud ni perigi yang di mahsyar lah. Bukan Al-Kautsar, tapi dia ada air dia daripada syurga juga. Memancar daripada syurga, kan dia ada macam pancuran daripada syurga yang datang ke situ. Al-haud tadi kan. Jadi ada orang yang dihalang untuk minum daripada haud itu. Sebab apa? Sebab kalau boleh minum di situ tak akan dahaga sampai bila-bila. Sebab di mahsyar ni kan dalam keadaan panas. Dahsyat. Itu dia. Jadi ahli bid'ah tak ada harapan lah. Mereka bertaubat daripada bid'ah mereka. Meninggalkan perkara bid'ah tersebut. Ya? Jadi perkara yang dilakukan untuk dekatkan diri kepada Allah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Jangan buat. Jangan buat. Walaupun kita nak dekat diri kepada Allah. Jadi Rasulullah larang kita mengadakan perkara yang dia tak ajar. Contohnya berselawat beramai-ramai. Selawat baik apa? Selawat kan? Allah sebut dalam Quran tentang selawat. Tapi kalau selawat seorang-seorang tak syok lah, tak seronok lah. Bila ramai-ramai ni baru semangat. Dia pun selawat beramai-ramai kan. Jadi dengan intonasi yang merdu, yang kan, yang sedap dengar kan. Selawat. Majlis selawat. Selangor berselawat. Kan? Kedah berselawat. Maknanya majlis selawat. Ini juga, ini kalau bid'ah.
Walaupun perkara itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kerana apa? Cara dia tak kena. Kan dia ada beberapa perkara yang menyebabkan perkara yang asalnya ada dalil kan. Dia jadi bid'ah. Pada cara, pada bilangan, pada tempat, pada masa. Jadi pada 4 perkara ni kalau kita reka sendiri dalam agama, tu jadi bid'ah. Walaupun asal dia ada dalil. Dari Al-Quran ataupun hadis. Macam itulah selawat. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran kan? Tiba-tiba baca Quran di kubur. Walah. Kenapa tak baca di rumah? Di rumah takut mayat tak dengar. Jauh sangat. Ya, ataupun malaikat tak nampak orang baca Quran. Bila malaikat nampak orang baca Quran kat kubur ni, dia kesian dah sikit orang dalam tu. Ya. Jadi maknanya kena pergi kubur. Okay? Sebagai tempat tu, tiap-tiap pagi dia pergi tahlil kat kubur. Sebagian tempat pengajian lah. Saya pernah belajar di situ tahun 90-an macam tu kot, awal 90-an. Ya. Jadi maknanya tiap-tiap pagi lepas sembahyang subuh dia pergi ya. Ramai-ramai di kubur tadi kan, berzikir, bertahlil lah. Sekali la ilaha illallah tu lah ramai kan. Habis-habis tu dapatlah seorang sebungkus nasi belau. Settle lah sarapan. Ya, nasi belau ni kenyang sampai tengah hari ya. Itu cerita lama lah, dia tak tahu ada Allah. Itulah dia perkara bid'ah. Benda baik kan? Tahlil sunnah apa? Tahlil sunnah. La ilaha illallah sunnah. Tapi kaifiat dia tak diajar oleh Nabi SAW. Kaifiat dia cara lah. Ya. Kalau kemudian kita tentu pula bilangan tertentu. Anda buat bilangan ni kita akan dapat pahala ni. Bilangan orang yang sekian-sekian kita dapat pahala ni. Ya, lepas tu kita tentu pula masa dia. Bila masa kita nak buat. Dan kita tentu pula tempat dia. Pergi kubur. Buat di kubur lah. Buat di surau. Tak seronok kita buat di kubur, nampak insaf sikit. Kan, di kubur kita insaf sikit, tengok kubur semua kan. Kita lagi khusyuk. Jadi kita buat agak kubur. Inilah dia perkara bid'ah ni. Baik. Jadi perkara yang dilakukan itu adalah perkara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan? Yang asalnya sunnah. Kalau kita buat macam tu memang sunnah ha? Sambil kita bawa kereta, la ilaha illallah, tahlil. Kan? Tahmid, takbir, tasbih sambil bawa kereta kenderaan tu kan. Jadi itulah dia. Yang ketiganya, setiap perkara yang tidak mungkin dijadikan sebagai syariat melainkan dengan nas. Maksudnya pereka-reka, dalil apa pun tak ada. Ya? Ini dijadikan syariat tapi tak ada nas. Maka ia merupakan bid'ah. Contohnya solat hajat. Solat hajat mana ada nas tentang dia? Tak ada. Kan? Perlakuannya itu adalah bid'ah dengan usalli sunnatal hajati. Kan? Raka'atain imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tuan-tuan, kita insya-Allah lepas sembahyang Jumaat lagi kita ada sembahyang hajat untuk saudara-saudara kita di Gaza. Bid'ah. Sebab bid'ah tak ada nas. Cuma ada hadis yang sebut, hadis umum Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila datang satu perkara yang macam penting, berat, Nabi akan solat. Solat sunat tatawwu' biasa, bukan nama ada solat hajat. Bukan nama solat hajat, tak ada. Habis tu yang orang buat, tak tahulah dia buat pasal apa. Jangan tanya kita lah. Dia nak buat, dia kena isbatkan nas atau dalil. Oh, dia buat kat stadium tekan tak boleh kot. Kat stadium buat kan. Kat stadium solat minta hujan boleh lah. Sekarang minta hujan apa? Hujan dah banyak. Pagi tadi pun hujan. Ya, solat istisqa kan. Boleh lah kat stadium. Solat hari raya. Terbalik. Solat hari raya kita solat di masjid. Sunnahnya
di padang kawasan lapang. Nabi SAW tak tinggal masjid dia. Di Madinah tu Nabi tak solat di luar masjid, melainkan solat hari raya, solat istisqa dia. Solat hari raya. Solat hari raya, padahal solat di masjid Nabi tu berapa pahala dia satu solat? 1000 kan. Tu pun Nabi tinggalkan masjid dia, Nabi pergi kawasan lapang untuk melaksanakan solat Eid hari raya, korban hari raya, fitrah tadi. Jadi kita terbalik. Solat raya kita kat masjid ataupun surau. Tak tahulah alasan macam-macam lah, mungkin hujan, tak hujan pun sama lah. Dan sepatutnya ialah pihak berwajib dia pergi. Kita akan solat raya ni di padang sekian-sekian, di stadium sekian-sekian. Semua dijemput hadir. Maka kita sini pun pergi ya. Jangan fikir nak tak selipar kat mana. Jangan fikirlah nak bawa sejadah. Kalau nak bawa sejadah bawa. Tak ada sejadah pun sah solat tadi. Oh, cemarlah baju raya ni. Tak bawa sejadah, kotorlah. Sujud di tanah kan. Jadi mana yang solat raya tadi. Jadi ini sunnah kan. Terbalik kan. Sebab tu bila dimatikan satu sunnah, dilakukan satu bid'ah, mati satu sunnah. Dari mana dia orang buat? Tapi ada kawan-kawan yang sebelah Kelang, dia orang buat solat kat padang sekolah kan. Kia tak Perlis, dia baca taklah Perlis kan. Itulah dia. Jadi kita kalau boleh lah. Tapi kita bukan ada jawatan apa benda kan. Jadi kita ikut je lah. Takkan kita nak pergi sembahyang 2-3 orang dekat padang tu, orang sembahyang kat masjid. Lagi jadi fitnah lagi besar lah. Ataupun kita solat dekat parking motor kan, kawasan lapang kan. Tak lapang juga penuh dengan motor kereta. Jadi kembali kan, rezeki masjid dia mesyuarat semua solat kat kawasan lapang. Kat padang sekolah kan, setiap tempat kan ada sekolah kan. Sekolah kebangsaan, sekolah menengah, ada padang bola. Solat kat situ. Nampak kumpulan orang Islam tadi kan. Mana ada agama seperti agama Islam, kesatuan dan perkumpulan yang macam tu kan. Orang pelik tak pelik? Dia tengok tak pelik ke? Orang Islam ni hari Jumaat semua berkumpul satu tempat. Mana ada agama lain macam tu? Sini ada satu tempat orang penuh parking penuh apa kan. Sembahyang Jumaat. Itu dia tak tengok dekat Mekah lagi, Madinah. Sekarang dia boleh tengok live kan. Dulu tak ada TV, tak ada, dia tak boleh tengok. Sekarang dia boleh tengok. Oh, macam ni rupanya Mekah, orang Islam punya. Oh, macam ni rupanya Madinah. Kan? Jadi maknanya dia boleh tengok. Tak ada agama atas muka bumi ni macam tu. Sebab tu mereka ni dengki habis lah. Dengki, sangat-sangat dengki lah pada Islam ni kan. Itulah. Baik, ini perkara yang ketiga lah. Yang keempat dia kata adat orang kafir yang ditempel pada ibadah. Apa dia lah? Cuba bagi contoh. Adat orang kafir. Simbol. Simbol. Kan? Simbol kan? Kan orang kafir daripada cross, daripada lambang tu salib depa. Kan? Islam ni dia bawa lambang apa sekarang? Selipar. Capal bentuk macam kubah masjid kan. Simbol capal tu. Ini juga perkara bid'ah. Sebab Nabi katakan la tattabi'unna sunan man kana qablakum. Kamu pasti akan ikut cara ibadah ataupun cara hidup orang yang sebelum kamu. Kalau mereka masuk lubang berok apa, kamu akan masuk juga masuk hadis tu. Macam tu kita akan ikut mereka. Sekarang ibadah dah macam Kristian lah, disertai muzik kan. Kalau buka tu TikTok ke apa ke, Quran baca sedap ke apa, mesti ada muzik belakang tu. Ustaz ceramah ke belakang tu ada muzik kan. Nak bagi orang menangis, buatlah muzik ni sedih-sedih tu kan. Sama dengan Kristian. Dalam gereja ada muzik, nyanyi, piano. Dia tak tiru habis. Maka ada majlis-majlis apa nama, ceramah ke apa kan. Tak kisah, diselangi dengan muzik. Sampai sebahagian tempat dalam masjid pun dia masuk muzik. Macam tu. Asalnya mereka nak bernasyid ya. Bernasyid tak ada masalah. Nasyid kan.
Seni kata dia mengajak kepada keinsafan, mengajak kepada ketaatan. Tapi yang jadi masalah apabila disertai dengan muzik tadi, gendang, rebana lah, apalah, kan? Pernah ada berpegang cicit gojang tu kan. Apalagi gitar. Semua alat muzik kan. Alat muzik mana yang haram. Hadis dalam Sahih Bukhari, walaupun Ibn Hazm kata dhaif, tapi hadis sahih. Kan? Itulah. Sebagian ustaz kita kata boleh sebab tak melalaikan. Kita beritahu lah, kita tanya dia balik. Dekat mana garis yang dia boleh melalaikan. Cuba bagi pada kami titik dia. Dia punya point dia. Okey, bila sampai titik ni dia jadi lalai. Boleh bagi tak? Tak boleh bagi. Dia tak boleh bagi, maknanya macam tu lah. Dia kekal dalam keadaan dia haram lah. Saya dengar muzik tapi saya tak lalai. Maksud lalai je nak. Kalau saya lalai, saya langgar lah tembok, bawa kereta. Maksud tu saya lalai dengan muzik. Jadi saya tak lalai sebab saya bawa kereta okey lah. Traffic light, saya warna merah, saya berhenti. Hijau, saya jalan. Sebab tu saya tak lalai. Jadi boleh bagi saya dengan muzik. Ini semua hujah-hujah balhaq mengarut. Yang tak boleh kita berpegang padanya. Jadi itulah dia. Jadi memang kita menentang lah muzik ni. Tapi itu musibah lah. Macam musibah yang menimpa sebahagian kita. Hatta kita pergi ke dalam majlis-majlis rasmi, kita tak boleh lari. Tak boleh lari macam mana? Masuk tandas. Itu musibah dia sebab jatuh muzik ni kan. Tapi itulah orang kata, dia paling jalur keras, berpandangan dengan pandangan keras, tak ada toleransi langsung. Tak ada toleransi kan. Jadi kita nak toleransi macam mana? Sebab dalil macam tu. Ya. Baik. Tapi orang yang kata halal tu tak apalah, semoga maknanya yalah ghafarallahu lahu lah kan. Semoga Allah yang mengampunkan dia. Tapi itulah dia dalilnya begitu. Allah sebut dalam Quran, wa minan nasi may yattakhidhu lahwal hadith, liyudilla an sabilillah. Surah apa? Luqman surah apa? Di antara manusia orang yang mengambil lahwal hadith ni ala music, ya, untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Itu dia. Kalau persoalan macam kalau dalam kita Islam tu dia tokong yang kereta dia kecil, bukan kecil dia. Kalau kita setengah tu letak Quran kecil, sesuatu yang nak jadikan sebagai tangkal azimat. Tak tahulah. Jadi mesti ada sebab tu letak tu. Sebagai tangkal. Quran ni bukan dijadikan dia sebagai tangkal azimat dalam kereta untuk tidak aksiden dan sebagainya. Ya. Quran ni untuk kita baca dan kita amalkan. Jadi dia tiru. Setengah tu pun orang campal ke depan kan. Supaya apa? Ini boleh selamatkan kita. Ya. Dalam daripada insiden ke apa-apa. Sama dengan orang yang sebelah tu. Dia ada tokong kecil satu jari tu kan. Tak ada, kalau besar-besar tak boleh lah kereta. Dia buah kecil-kecil je kan. Lepas tu dia minta keselamatan daripada yang kecil tadi, yang dia buat sendiri. Kalau gam tak kuat, pelanting dia guna kan. Itulah dia. Allah musta'an. Jadi nak serta-merta daripada segala sudut lah. Orang Islam yang jahil lah, yang belajar, yang berilmu tak buat benda macam tu. Tapi nak contohnya kejahilan ni berleluasa. Ramainya orang yang jahil. Allah sebut dalam Quran. Jadi jahil tu ramai lah. Jadi kita kena usahalah untuk keluarkan kita daripada kelompok ramai tu. Jadi keluar dari kelompok ramai, kelompok sikit macam mana? Jadi sikit tak apa, janji selamat. Baik, yang dia kata tu kan, yang ke-5, setiap yang dikatakan sunat, iaitu dianjurkan oleh sebagian ulama mutaakhirin, kemudian tiada dalil. Kan ada ulama kata ada sunat kan, tapi tak ada dalil. Ini juga masuk dalam kategori bid'ah lah, menurut pandangan Syekh rahimahullah ta'ala. Yang keenamnya, setiap ibadah yang tidak disebutkan tata caranya, melainkan hadis yang dhaif,
atau palsu. Kaifiat dia. Amalan ada, tapi hadis itu dhaif tentang amalan tersebut. Buat begini macam puasa rejab. Puasa rejab ada hadis. Kan? Kelebihan rejab, puasa rejab kan? Hadis yang dhaif. Solat tasbih. Solat tasbih insya-Allah hadis itu Syekh kata hasan. Sebagainya kata dhaif. Ya kan? Solat tasbih. Hadis darjah hasan insya-Allah. Tasbih. Tapi macam mana pula kaifiat dia? Kalau kita lakukan berjemaah tadi itu bidah. Walaupun dia asal sunnah. Sunnah. Hanya solat qabliyah subuh lah. Qabliyah subuh kan. Cuba kita buat berjemaah. Orang kata, orang tak pernah buat. Benar, ialah orang tak pernah buat. Hak kamu buat tu Nabi tak pernah buat. Sama. Ya, tak dibuat lagi kan orang buat qabliyah berjemaah kan. Tak dibuat lagi. Qabliyah apa? Dia akan berjemaah. Mana tahu satu masa akan datang. Ya, apa salahnya? Kita ada banyak masa. Solat qabliyah berjemaah. Itu bagi salam, itu qamat sembahyang fardu pula subuh. Itu benda bid'ah lah ni. Wala. Jadi maknanya kalau macam tadi solat qabliyah berjemaah tak ada sunnah pun, tak ada hadis langsung. Yang cerita tentang puasa rejab ni. Puasa rejab ni ada hadis yang sebut gini pula kan. Datuk nenek kita amalkan perkara ni. Tiba-tiba hadis ni diketahui maknanya hadis ni tak sahih. Bila tak sahih kita buat, mana benda tu yang tak ada, kemudian disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bid'ah lah. Kan kelebihan. Lepas tu 10 Muharram apa lagi buat apa? Buat berbuat Asyura, Asyura. Orang Kedah kata Asyura jadi Asyura, kata Asyura kan 10 Muharram. Ini perkara bid'ah. Ya, solat sunat ni kecuali solat tarawih tadi dan solat istisqa, solat hari raya. Lain solat semua sendirian lah. Tasbih semua sendiri lah nak buat. Kenapa nak buat berjemaah? Lepas tu kalau buat sendiri tak semangat. Buat jemaah ni semangat sikit. Tutup lampu lagi semangat, apa kata? Tutup lampu kan. Sebagian tempat dia padam lampu kan. Gelap semayang. Ya. Selain pada solat tarawih tu yang pagi besok 3, 4 kalau dia buat kimulai. Kimulai maknanya bagi depan tarawih juga tu. Tarawih solat malam. Qiyamul-lail ni sebenarnya solat malam ni lepas isyak tu solat malam dah. Cumanya awal malam dan akhir malam je dah. Tapi yang dibuat akhir malam selalu ada yang hajat yang khusus. Kalau maknanya nak buat solat hajat semua tu memang tak ada sunnah lah. Yang adanya solat tatawwu' biasa, solat sunat biasa. Solat sunat biasa. Allahu akbar. Tak ada usolli sunnatul hajati, usolli sunnatul tasabih, tak ada. Solat taubat juga tak ada nas yang sahih tentang solat sunat taubat. Tapi kalau kita nak taubat, kita ambil wuduk solat 2 rakaat, taubat kepada Allah Taala boleh? Boleh. Tak ada masalah apa. Bagus bang. Tapi bukan nama dia solat sunat taubat. Usolli sunnatul taubati. Kan? Tak. Bukan nama dia solat sunat taubat. Faham? Jadi solat sunat biasa macam solat malam tadi kan, qiyamul lail. Qiyamul lail. Qiyam maksudnya bangun. Solat malam. Jadi bila bermula qiyamul lail ni maknanya kan lepas isyak tu kita sembahyang sunat malam start dah. Sampai terbit fajar cumanya kan ada yang buat di akhir malam. Jadi Ramadan ini disunahkan kita buat awal malam sebab ramai bila datang solat dan sebenarnya itu sunnah yang Nabi lakukan. Solat tahajud. Solat tahajud, solat sunat. Solat tahajud adalah solat malam lah. Tahajud ni kan. Tahajud ni maksudnya bila kita tidur dulu, lepas kita bangun. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya, maksudnya tahajud. Tahajud ni maksudnya kita tidur, kita bangun tu solat. Sama solat malam juga. Tak ada sebut-sebutan, tak ada apa. Tak ambil wuduk, menghadap kiblat, tutup aurat semua. Ya. Takbir, solat 2 rakaat. Solat sunat. Mudah insya-Allah.
Yang penting kita buat. Tapi tak adalah nama-nama yang jadi buat tu kan, dia bersebut nama ni, nama tu solat hajat. Lagi satu pernah dengar tak? Solat hadiah. Tak pernah dengar? Solat hadiah. Dia ada kematian. Jadi keluarga si mayat tu dia akan carilah siapa-siapa dia akan upah ha. Dia bagi 50 ke 100 ke untuk solat hadiah kepada si mati. Ini juga bid'ah yang orang kita buat tapi tak tahu kan, tak tahu alhamdulillah lah. Kita buat. Saya pun dulu pernah buat juga. Dulu. Kan kita tak tahu kan. Ambil upah solat. Solat jenazah dapat dah RM2 dululah. RM2 ni besar ni. 4 kali takbir kan. 50 sen. Satu takbir. Jadi tunggu orang mati. Bila ada orang mati apa ni kan. Duit belanja dah tak ada ni. Duduk di pondok belajar kan. Tunggu orang mati nak makan sedap sikit. Nasi belauk lah apalah. Tu cerita dia. Dia solat hadiah. Lepas tu termasuk baca Quran ni, bisnes. Baca Quran di kubur dapat banyak sikit. Tahlil lagi banyak lah. Tengoklah. Orang kaya tadi mati untuk banyak lagi kita. Tapi sekarang daripada package apa kan, 6,000 package semua sekali. Tak payah fikir apa dah. Boleh hantar terus ke pintu syurga. Ni nak bulan puasa nak lagi tengok orang kat masjid. Borang. Kan tulis tu, jadilah anak yang soleh. Satu borang RM10. Tak, kita perlu ramah sebab nak tambah bonus, tambah apa? Tambah nilai account. Jadi benda-benda ni kan, jadi macam pelik kan. Memang pelik atas dalam agama. Bagi kita pelik. Bagi dia perkara adat, kebiasaan. Kamu nak buat, tak mau buat sudah. Jangan kata kat kami. Ini dia. Tapi benda tu kita sebutlah perkara bid'ah kan. Dalam agama. Nak kena upah. Tulis tu, seikhlas hati. Kan ambil borang tu kan. Sila masuk ke dalam tabung, seikhlas hati. Orang bos 10 sen, tengok marah. Ataupun tak. Ni tak boleh duit ni, kita tak baca tahlil. Bagi duit lagi tahlil. Lepas tu masih bola nanti. Tahlil nama sekian-sekian, nama sekian-sekian kan. Untuk tahlil. Sebelum dia memulakan acara tu, sebulan nama-nama ni. Kemudian Al-Fatihah. Kemudian nama-nama macam 10 orang ke 20 orang. Dia sebutlah seorang-seorang. Jenah sebutlah. Kena ramai mati di kampung tu jenah. Baik. Ini. Yang ketujuhnya, ghulu. Yang berlebih-lebihan dalam ibadah. Melampau. Ya. Solat sampai tak tidur, puasa sampai tak buka. Ini boleh melampau dalam perkara ibadah. Yang ke-8nya, setiap ibadah yang telah disebut oleh syarak secara mutlak tanpa ikatan. Contohnya selawat tadi. Selawat kan, dia tak ada tempat khusus kecuali dalam solat tadi. Luar solat bila tak ada tempat khusus. Tapi orang kita dia khususkan masa nak salam kan. Allahumma salli ala Muhammad. Salam kan. Masa nak selawat, nak bersalam, selawat. Pasal apa? Lagi apa lagi? Selawat. Buat apa lagi? Nak basuh ikan. Basuh berah. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak nasi cepat basi. Ya. Ni basuh berah selawat dah ni. Lupa. Basuh lain. Tak bersih ni. Kena selawat baru bersih. Pernah dengar tak? Kan, kita dulu kan, kita kan, ya, mak-mak kita dulu semua selawat. Basuh ikan selawat tadi. Lupa, patut ikan buah hanyir kan? Dah tak basuh mengasal Jawa hanyir kan? Selawat nak minum. Selawat ni maknanya bila-bila. Kecuali santanas janganlah. Kenapa nak minum selawat? Kan dia pun kata selawat minum. Saya pun nak selawat. Nabi ajar kita minum baca apa?
Samillah. Wa kul bi yaminika. Baca bismillah. Makan atau minum dengan tangan kanan. Itu Nabi suruh. Nabi tak kata selawat. Lepas tu minum. Tapi ustaz kata selawat dulu minum. Kenapa nak selawat? Nabi ajak kita bismillah. Ni bid'ah. Dia tak kata ustaz kata bid'ah lah. Bid'ah apa? Benda bagus kan? Selawat. Apa salahnya? Selawat. Tapi Nabi tak ajar yang tu. Kita nak makan, nak minum, Nabi ajar bismillah. Ataupun kita takut bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un kan? Dia pun ni beracun, kita baca tu lah. Tapi ya. Maknanya bid'ah Ustaz, bila tidak ada nas atau dalil dan bila kita tentukan cara bilangan 4 nama. Ya, betul. Kita yang tentukan, bukan syariat yang tentukan. Padahal dia ada dalil kan? Selawat. Apa lagi daripada tu? Biasanya selawat kan? Selawat. Nak buat ni kena selawat, tu kena selawat. Bagi salam. Bagi salam. Kita bagi salam kat orang, bagi salam kat pokok. Assalamualaikum. Nak minta daun selai. Assalamualaikum ya Ilyas. Apa? Daripada bagi kan, daripada kata ada Nabi-Nabi sekian jaga pokok-pokok ni kan. Nak ambil daun, nak ubat kena baca salam, bagi salam dulu. Ini semua benda tak ada dalam agama ni. Nabi Ilyas mati lama dah. Nabi salam, Assalamualaikum ala Ilyas untuk ambil daun ni buat ubat kan. Macam-macam. Ya lah. Jadi perkara yang ada nas secara umum, maka kita lakukan dia secara umum, jangan kita khususkan dia. Jangan khususkan dia. Baik, itulah dia kata seperti tempat, masa, bilangan atau sifat dan kaifiat lah. Huraian atau perinci mengenai dasar-dasar ini akan disebutkan dalam kitab khas berkenaannya insya-Allah. Untuk mendapat lebih banyak faedah, sila rujuk kaedah-kaedah ini bersama dengan muqaddimah saya pada bab bid'ul hajj wal umrah wal ziarah. Ini bid'ah haji. Bid'ah haji dan umrah dan ziarah tadi, yang dicetak di akhir kitab saya yang berjudul Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam kama rawahu Jabir, atau di akhir risalah saya yang bertajuk Manasikul Haji wal Umrah. Ada kitab Syekh ni, kitab kecil lah, manasik haji dan umrah. Dan ia sedang mencetang ketiga disebutlah. Semuanya ia merupakan sebuah mukadimah yang penting lagi bermanfaat dengan izin Allah Ta'ala. Ayo kita mulakan tujuan sebenar. Saya katakan, boleh nak mula ni. Bid'ah sebelum meninggal dunia, sebelum mati. Kepercayaan setengah orang yang menyangka bahawa syaitan datang kepada orang yang sedang nazar dengan menyerupai ibu bapa mereka dan berpakaian orang Yahudi dan Nasrani, serta menyampaikan kepadanya segala agama yang menyeleweng untuk menyesatkannya. Ini percaya ni. Kan? Masa nazar. Okey. Dia kata sebab tu kita ni kena buka surah Yasin ke, baca Yasin. Tak dia. Supaya syaitan dia lari. Dia main berserupa macam mak ayah dia kan, pakai baju Yahudi Nasrani, nak ikutlah Yahudi ke Nasrani ke. Jangan kamu ikut Islam. Ini kepercayaan. Ini tak ada dalil. Nabi tak pernah cerita. Nabi tak pernah sebut kan. Baik, yang kedua, meletakkan mushaf Al-Quran di sebelah kepala orang yang sedang nazak hampir mati, ataupun yang hampir nazak ni lah, ambil Quran tak kepala dia. Masa hidup dia tak tengok Quran pun, tak pernah pegang Quran pun. Masa apa nak pegang Quran kena ada wudu. Jadi tak pegang. Tak baca Quran. Quran pun tak baca. Tak baca apa? Quran pun tak pandai baca. Tak nak ambil masa belajar baca Al-Quran. Ramai orang kita. Ramai tak kerti baca Quran. Kesian bila tengok dia baca Quran tu. Allah baca surah Fatihah pun masuk Islam. Dia masuk Islam. Kan? Dia tak belajar.
Kita suruh dia baca Fatihah. Tak betul langsung baca Fatihah. Ni benar ni. Saya hafal, dengar daripada mulut ustaz. Kita nak ajar Iqra. Iqra satu leceh sangat. Tak belajar. Kan? Belajar start Iqra satu lah kan. Nak boleh baca ni. Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru dia boleh baca huruf kataan tu. Tak boleh baca Quran. Jadi maknanya kita kena, kalau ada rasa malu, kita kena buang malu ni lah. Tapi sekarang tak ada masalah. Sekarang kan kita boleh belajar Al-Quran melalui app kan. Jadi kita tak payah nak malu-malu kat orang, kamu dah 60 tak boleh baca Quran ni. Jadi kita rasa terhina lah kalau orang kata macam tu. Kan? Umur 60 baru khatam Iqra 6. Okey lah. Buat kenuri. Kenuri apa? Kenuri khatam Iqra 6. Alhamdulillah. Ya, semoga sukses. Jadi begitu. Jadi belajar Quran. Baca Quran. Jadi biasanya begitu, letakkan Quran atau mushaf dekat kepala orang yang nazak tadi. Jadi kalau orang nazak dia orang ahli Quran, dia baca setiap hari ya. Dari nazak baca Quran apa dah antara hidup dan mati ni kan. Cumanya kita suruh dia kata la ilaha illallah jelah. Masa tu nak baca Quran apa. Yang ketiganya, ini perkara bid'ah lah. Mentalkinkan jenazah untuk mengiktiraf Nabi SAW dan para imam Ahlul Bait. Ini Syiah nak kerja ni. Ya. Tu dia. So dia mengucapkan, ajar dia ketika dia mati. Ini maksudnya kita nak ajar talqin, ni ajar jenazah ni sebelum dia mati. Apa nama? Jenazah ni sebelum dia mati. Ngajar la ilaha illallah tadi kan. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, ajarkan orang yang nak mati di kalangan kamu la ilaha illallah. Yang nak mati, bukan yang nak mati. Yang nak mati tak ada, dia tak dengar dah. Roh dia keluar dari jasad dah. Kan? Dah pergi ke alam barzakh dah. Roh tak ada situ dah. Ada berkata roh bergentayangan ni mengarut semua tak ada. Ya? Yang ada syaitan mungkin. Yalah, syaitan lah. Roh dia dah pergi dah. Roh kafir ke, roh mukmin ke, ya? Orang hak belah hantu raya ke apa. Contohnya lah Melayu kita ni kan, dia sebut hantu raya ni kait dengan orang Melayu lah. Orang Arab tak nak kata belah hantu raya pun. Itu dia. Nama apa hantu raya. Kemudian yang keempat, membaca surah Yasin kepada orang yang sedang nazak. Orang biasa buat ni kan, masyarakat kita buat. Pasal apa? Dengan niat supaya mudah mati, senang nak mati. Kita baca Yasin supaya nak bagi mudah dia mati. Mana hari ni? Tak baca Yasin pun dia mati juga. Mati. Dia berkata bagi mudah. Nabi beritahu tak? Nabi tak beritahu. Nabi beritahu kenapa? Nabi berkata sebab pengalaman kami yang lepas. Orang ni payah-payah nak baca baca Yasin, nak tetap mati. Memang dia nak mati dah masa tu. Kan? Bila kebetulan kita baca Yasin dia mati. Kita dah ingat kata Yasin tu pemudah mati. Nanti orang takut baca Yasin lah, sebab takut mati. Bukan hadis tak? Bukan ada hadis pasal baca Yasin untuk orang mati? Hadis dhaif. Hadis tak sahih. Hadis tak sahih Yasin. Baca-baca Al-Quran surah-surah tertentu pada orang mati. Pasal ni fadilah ni hadis tak sahih. Memang ada hadis, tapi darjatnya tidak sahih. Tak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh dikatakan dia sebagai sunnah. Maknanya mana-mana surah boleh lah. Tak ada untuk nak baca depan orang yang nazak tadi kan. Tak perlu baca. Disuruh kita talqinkan dia pada ajar la ilaha illallah tadi. Melainkan dia kata baca Quran aku nak dengar. Tu tadi kan nak mati gitu. Jadi kita yang disuruh kita ajar la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Katalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan. Ataupun kita kata dia dah tahu, dia bisa mengucap, dia tahu perkataan mengucap kan. Mengucaplah bagi masyarakat. Orang Melayu kita ya sebut perkataan mengucap. Sebab tu bila kita suruh Bangla mengucap dia tak erti sebab dia tak faham perkataan mengucap tu. Dia pun duduk baik dalam viral dalam apa? Kan? Mengucap. Kamu Muslim ke Muslim? Muslim, saya Muslim. Mengucap. Mengucap. Memang dia tak erti mengucap sebab perkataan mengucap tu perkataan Melayu. Kan? Sebut cuma cakap dalam bahasa Bangla lah.
Kan dia tahulah sebut perkataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tu. Hak suruh tu pun satu je. Kan? Lepas tu dia viral kan? Kesian kat Bangla tu. Dia Muslim elok kan, pakai kopiah elok kan, lepas tu suruh ngucap dia terngangau ke batu. Mata terbeliak, mulut terngangau. Oh, kamu pura-pura Muslim kan, suruh ngucap pun tak pandai. Memang Allah, kesian. Sebab perkataan mengucap, perkataan Melayu. Suruh orang Arab mengucap, dia orang tak erti. Suruh Syekh, mari Syekh, mengucap sana tengah. Syekh pun mesti dia tengok kita dalam keadaan terkejut lah. Mengucap, perkataan mengucap kan. Mengucap. Kalau suruh kita sebut tanda Islam kamu apa dia? Rukun Islam, sebut syahadah. Mungkin dia mungkin dia faham. Ini suruh mengucap. Allah musta'an. Itulah dia. Bacaan Yasin yang sebenarnya pada orang Melayu saja kan? Ya, pada orang kita lah. Tapi memang ada hadis yang disebut, tapi hadis yang tidak sahih lah. Dia pun beristimbat dengan hadis tu lah. Macam hadis Rejab ni lah, hadis Rejab, Syaban. Fadilat Quran ni kebanyakan hadisnya dhaif. Fadailul Quran ni kebanyakan hadis-hadis lemah. Kebanyakan. Gitu. Fadilat amal ni kan, kebanyakannya hadis lemah. Bahkan ada yang palsu. So macam tu. Dia buat yang mereka hadis ni. Sebab niat tu kadang-kadang bagus. Dia tengok orang dah belajar hadis, tak nak belajar Quran, dia buat tentang fadilat belajar Quran, fadilat surah sekian-sekian. Dia reka hadis, dia palsu. Kan? Sebab apa? Sebab aku tengok orang banyak belajar hadis, orang tak nak belajar Quran, aku reka lah satu hadis bagi semangat motivasi ke orang untuk baca Quran. Padahal dia telah menempa tempat duduk dalam neraka kerana orang memalsukan hadis tadi. Bahaya. Lepas tu kita nak kena belajar, kena tanya, betul tak ni hadis ni kan boleh guna tak? Sahih ke tak sahih hadis ni kan? Sebab kita tengok ramai orang buat bukan dalil. Itu guru tu buat, takkan tak betul tu. Tu guru buat bukan dalil. Dan tu guru tu dia tak tahu pun dalil tu. Kemudian Nasib baca surah Yasin, biasa Yasin dengan orang kita sinonim lah. Bukan takat orang Melayu saja, orang Arab pun. Sebab Syekh ni buku dia dalam bahasa Arab. Dan dia duduk di negara Arab. Mana orang Arab pun buat benda ni. Baca Yasin untuk orang mati, bukan orang Melayu saja. Yang kelimanya menghadapkan orang yang sedang nazak ke arah kiblat. Dia dah nazak dah, pusing kan, pusing ke arah kiblat. Kenapa nak pusing? Baik. Kemudian bid'ah ini bid'ah sebelum meninggal lah. Kemudian bid'ah selepas meninggal dunia. Lepas meninggal dunia, orang hidup ni lah buat kan. Sebelum meninggal pun orang hidup juga buat. Orang tu dah tak larang nazak kan. Baik, dia kata yang kenanya ucapan golongan Syiah, setiap anak Adam ialah najis disebabkan oleh kematian, kecuali yang maksum. Bagi mereka kita ni bila mati jadi najis, hidup tak najis. Syiah ni kat Kedah banyak belah Pendang. Pendang Kedah banyak Syiah. Belah ni di Gombak ni pun ada dia punya ni kan, pusat dia Syiah. Baik. Indonesia pun ramai. Kemudian dia kata kecuali yang maksum. Maksum tak macam Al-Bait semua tadi kan. Imam-imam mereka ni tak najis. Sebab tu mereka kan ingat Khomeini, masa Khomeini mati tu. Ya. Dia ni jenazah dia tu dia koyak kain curang sikit ambil buat. Kan? Habis. Allah Ta'ala hina dia sampai macam tu. Habis. Lepas tu sampai terjatuh. Pakat berebut tapi ambil berkat dengan tubuh dia tadi. Allah Ta'ala hina dia dah. Sebelum masuk kubur dia kena hina dah. Khomeini ni. Kan? Ayatul syaitan. Bukan ayatullah, ayatul syaitan. Ayat-ayat syaitan ni kan. Baik. Yang mati syahid
Kata mereka lagi, dan orang yang wajib dibunuh lalu dia dimandi sebelum dibunuh, lantas dibunuh atas sebab itu sendiri. Mereka ni tak apalah, tak najis lah. Lain benda tu semua najis. Ni i'tiqad Syiah ni. Yang ketujuh, menjauhkan wanita-wanita yang haid dan nifas daripada jenazah. Ada juga bid'ah selepas meninggal dunia. Tapi orang kita tak buat apa ni. Ya. Yang ke-8, sesiapa yang menghadiri saat ruh seseorang keluar akan meninggalkan semua pekerjaan sehingga berlalunya 7 hari. Maksudnya kalau kita tengok dia kita ketika dia mati tu kan, roh keluar dari jasad dia, kita tengok 7 hari kita tak boleh buat kerja. Makan tidur mana? 7 hari. Ya. Ada. Siapa orang dalam rumah tu lah tu dia yang roh meninggal, orang mati tadi mana ya. Tak kerja 7 hari. Yang ke-9, kepercayaan sesetengah orang bahawa roh jenazah akan berlegar-legar, bergentayangan di sekitar tempat kematiannya. Ini kepercayaannya. Dah tak mau ni masuk bilik tu siapa? Nampak macam dia duduk ada bilik tu. Nampak macam dia duduk ada, dia bukan ada pun. Masa dia mati okey lah. Tak takut kat dia pun. Masa dia dah mati baru takut. Takut masuk bilik tu. Sanggup tidur ruang tamu daripada tidur dalam bilik sebab pasal duduk dah selah. Ini percayaan karut lah. Duduk asal. Lepas tu ada pula orang beritahu, makan tu ingat-ingat dah, jangan habiskan. Dalam periuk tu taruhlah sikit. Orang belakang nak makan. Orang belakang nak makan. Kita makan dah pukul 2 dah, 2 pagi. Siapa lagi nak main makan? Dia percaya tu ada balik, nanti roh balik nak makan. Tengok tak ada apa, dia makan habis, aku dah lapar ni. Ada macam tu kan? Pernah dengar tak? Tak pernah dengar? Tak pernah dengar. Betul kalau belah orang kampung lagi begitu. Jangan bagi habis makan. Tinggal kat sikit. Dia boleh nak makan apa Allah Allah. Dia tak ada. Roh ni bila dia tak ada arah, dia tak ada sini dah. Dia di alam barzakh. Dia bawa pergi dah. Jahat ke, baik ke, Islam ke, kafir ke, bila. Tinggal jasad tak ada apa lah. Jasad tak ada roh dah. Tapi itulah dia. Kan? Orang ni tengok lalu kat kubur, takut, seram apa benda. Kalau tak seram, pergilah tidur kat kubur. Pasal tidur kat kubur, rumah kita ada. Tidur nak cabar kita suruh tidur kat kubur kan. Apa tidur kat kubur? Tidur tempat yang selesa lah, yang bantal, tilam kan. Dia tidur di kubur. Apa? Nak mencabar ketakutan. Baik. Yang ke-10, menyalakan lilin di sisi jenazah pada malam kematiannya sehingga waktu pagi. Atau dia tak pernah tengok pun. Pernah tengok? Orang Melayu boleh buat, orang Islam boleh buat yang sebab tu sebut macam ni. Bid'ah. Selepas meninggal dunia, pasang lilin. Sebahagian tempat dia ada sini. Dia tutup cermin. Kan ambil cermin, tutup. Sebab apa? Sebab apa? Nabi tak pernah ajar benda macam ni. Tapi ada ustaz-ustaz yang pertahankan benda ni. Kan? Mereka tutup cermin. Yang ada cermin kan. Semua letakkan, takut roh masuk dalam cermin tu kot. Roh masuk cermin tu, kita pun tengok cermin, nampak roh orang tadi. Dia cermin sakti je. Kan? Dia sebut benda ni ada lah ni orang buat. Yang ke-11, yang Syiah ni kutip ni semua daripada buku-buku. Kan? Dia kutip daripada buku-buku, dia baca, dia kutip ulama-ulama ni. Maksudnya ada disebut dalam buku-buku sekian-sekian amalan masyarakat. Maksudnya amalan ni biasanya amalan orang Arab lah. Orang Arab kan. Sebab buku ni lah bahasa Arab. Dia duduk dekat dengan orang Arab. Walaupun dia orang Albania. Meletakkan dahan pokok yang berwarna hijau dalam bilik yang seseorang mati di dalamnya. Ni tak pernah tengok juga.
Yang ke-12 membaca Al-Quran di si jenazah sehingga dia dimandikan. Bid'ah. Baca Quran, berdoa tak kisahlah, berdoa ni memang kan. Sebenarnya doa tak di si jenazah pun sampai, kan? Cumanya bila kita telah baru sampai kita Allahumma ighfir lahu, kan? Itulah. Yang ke-13 memotong kuku-kuku jenazah dan mencukur bulu ari-arinya. Ini juga bid'ah. Mana nak kena trim dia punya janggut, misai dia, kuku dia potong, ni tak sunat. Ya? Yang ke-14 memasukkan kapas ke dalam dubur, kerongkong dan hidung jenazah. Ini juga bid'ah. Bid'ah orang kita buat. Kan ni pintal-pintal kain. Kan kapas kain ni gunting-gunting tu kan. Dia gulung-gulung sumbat dalam hidung tu. Lepas tu tak kapas kat mata ke. Ini buat. Kan? Sebenarnya Buat. Buat kapas di tengkuk dia. Kapas kat perut. Kan? Setengah tu dia jahit. Dia buat cawat. Kan? Dia jahit, dia ambil kain. Lepas tu dia ambil kapas. Tak kain tu lagi. Dia ukur kan. Dia ukur semua tu. Dia jahit. Buat macam cawat lah kepada jenazah tu. Ataupun seluar pendek. Kau tak tahu lah. Ini semua taklif. Tapi orang tak buat. Ya? Kalau perempuan kata buat pakai telekung. Dah telekung semua tak ada. Bid'ah tu. Bid'ah. Kain kafan semata-mata sebenarnya. Kain kafan je. Mana ada telekung, jubah, serban, baju. Tak ada. Kan hari-hari yang ke-14 ni kita biasa tengok kan. Bahkan kalau kita pergi kursus-kursus jenazah, yang pergi kursus jenazah dia ajar ni, kapas. Yang ke-15 meletakkan tanah pada kedua-dua mata jenazah. Tu dia kan. dikubur kan? Tak ni. Masa apa nama? Nak kapan ni ataupun dikubur, tak tahu dikubur ataupun tak buat tu. Ni tanah tempel di mata dia. Betul? Meletakkan tanah ni perkara bid'ah ni. Meletakkan tanah pada kedua-dua mata jenazah dan berkata pada waktu itu, la yamla'u 'aina ibn Adam illa turab. Tidaklah memenuhi mata anak Adam kecuali tanah. Ya, ambil tanah pun di mata dia. Sebab ada hadis itu kan, la yamla'u fahu, kalau hadis la yamla'u fahu illa turab. Tidak memenuhi mulutnya melainkan tanah kan. Ini dia. Cumanya tanah yang dia buat di kubur tu buat macam bulat-bulat tu kan. Tak macam mana? Sendal bantal dia. Buat macam tu kan, Allah Alam lah. Tu untuk lah. Kalau untuk etiqat itu tak ada lah. Tapi kalau sebagai nak sendal dia kan, tak mau bagi dia terbalik ke apa, sebab mengiring. Jenazah ni mengiring. Wajah dia menghadap ke dinding tanah. Kan? Lahat kan? Lahat. Begitu. Menghadap sana kiblat. Wajah dia menghadap ke sana. Di belakang dia tu dia yang kena dinding mah. Papan tu. Papan yang diletak untuk sekat supaya dia jangan kena tanah yang menimbus kan. Sebab dia dilahat dia macam ni. Kalau letak papan tu tu kan dia tanah timbus di sini. Di tanah dia timbus tak kena jasad lah. Dan dia letak dalam keadaan mengiring, menghadap muka ke arah kiblat. Gitu. Tak dibuka ke yang atas? Ada orang buka kan, buka. Kita Senang apa? tali dia buka kan. Dibuka buat macam muka je. Tak jumpa pula dalil tu, wallahu a'lam. Dan tapi dia buka tadi tak ada masalah, wala buka mungkin untuk memudahkan perebutan tadi kan. Kan jenazah kita ni dia rebut kan. Ya, wallahu taala a'lam. Yang penting roh di alam barzakh lah. Ya, roh dalam barzakh. Yang ke-16, ahli keluarga jenazah tidak makan sesuatu apapun sehinggalah mereka selesai mengebumikannya. Jangan makan, tak boleh makan.
Setengah tu kata nanti darah, diperah darah dalam pinggan mangkuk kita. Macam-macam lah. Macam-macam lah i'tiqad dia ni yang mengarut ni kan. Tidak makan tu antara tipu ni dengan itu ni tak masuk jadi. Maksud dia pun tak makan. Sampailah jenazah dikumikan. Pasal pun tak makan. Jenazah tu ada lagi. Maksud dia tak makan. Lapar pun tahan je lah. Itu bid'ah. Makanlah. Lain lah kalau dia tak lalu nak makan. Tak apalah. Tak lalu. Bukan ada i'tiqad apa. Sebab tak lalu nak makan. Macam kita sedih kan. Sedih ni bagi apa pun tak mau. Bagi duit mau. Buka satu beg duit tunjuk ke dia. Terima kasih. Tarik juga. Makan. Bagi kek ke, pizza ke, KFC ke. Tak mau makan. Sedih. Kan tak lalu nak makan. Jadi maknanya tu lainlah. Tapi kalau dia tak makan dengan sebab tak boleh makan, tak hormat jenazah, jangan makan sebab kita menghormati jenazah. Tu bid'ah lah tu. Dia tak makan dengan sebab nak hormat jenazah tadi kan. Bid'ah. Kalau tak makan kerana tak lalu tu tak apa. Tak lalu. Takkan nak paksa makan. Ada dia. Yang ke-17, melazimi tangisan pada waktu sarapan dan makan malam. Oh. Habislah kita. Sampai sini ya. Melazimi tangisan pada waktu sarapan dan makan malam. Masa nak sarapan, duk abang menangis ya. Ataupun sambil sarapan menangis. Ini juga bid'ah lah. Yang ke-18, lelaki mengoyak pakaian atas kematian ayah dan adik-beradik lelaki-lakinya. Kita start yang ke-19 insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.